Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahizu ma huwal 'aliyyul 'azim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu man tasha' wa man yattaqilla fasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu min syai'in qadra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apabila matahari terbit dan memancarkan cahayanya dengan terang, dapatlah kita lihat kerja-kerja yang baik dengan jelas. Bila matahari tenggelam di barat, malam pun tiba. Alam menjadi gelap dan sunyi. Segala kerja-kerja baik pun berhenti. Kerja-kerja yang jahat mula bermerajalela. Demikianlah apabila hati-hati manusia dimasuki nurullah, nur, maka manusia dapat melihat dan mengenal kebaikan serta kebenaran dan seterusnya dapat melakukan kerja-kerja yang baik. Sebaliknya, bila hati-hati manusia gelap disebabkan kejahilan, kelalaian, nifak dan syirik, maka manusia tidak nampak kebenaran dan tidak mengenali kebaikan. Lalu manusia membuat kerja-kerja yang salah dan mungkar. Rasulullah SAW dalam dikata di kala dunia dalam kegelapan semenjak beratus-ratus tahun. Baginda usahakan ialah supaya manusia mengenal dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta hak ke atas diri sendiri. Diceritakan supaya manusia yakin kepada balasan-balasan terhadap kebaikan dan kejahatan di akhirat. Baginda SAW menjalankan usaha supaya manusia betul-betul sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu hubungan dengan sesama manusia dapat diperbaiki dan diperelokkan. Usaha dakwah diteruskan oleh Rasulullah SAW ke dalam iman masyarakat telah bertambah meningkat. Walau di malam gelap gelita pun manusia tidak sanggup membuat kejahatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ada seorang ibu menyuruh anaknya mencampurkan susu dengan air untuk dijual. Anaknya berkata, "Bagaimana kalau Khalifah Umar tahu?" Jawab ibunya, "Khalifah Umar tidak lihat, bagaimana dia boleh tahu?" Senang. Anak itu berkata, "Allah tahu." Pada satu musim kemarau, Ibnu Umar, anak kepada Umar radhiyallahu anhu, suruh membeli kambing untuk disembelih. Lalu dia berjumpa dengan seorang budak gembala. Budak gembala itu berkata, "Ini bukan kambing saya." Apabila Umar hendak menguji budak itu, katanya, "Tuan kamu tidak tengok? Katakan saja kambing itu dimakan serigala." Jawab budak gembala itu, "Tapi Allah melihat saya." Itu sebahagian daripada ihsan telah sampai ke dalam hati umat pada masa itu. Apabila usaha ke atas iman dijalankan, manusia akan dapat mentaati perintah Allah. Apabila usaha dakwah dihentikan, kelemahan di dalam iman akan berlaku. Dengan itu manusia akan melakukan berbagai kejahatan dan meninggalkan amalan kebaikan. Dalam menjalankan usaha Rasulullah SAW, iman dibentuk. Kekuatan iman dan kewibawaan akan wujud dalam diri hamba-hamba Allah, dan orang-orang mukmin akan mula bersuara dengan kebenaran. Sesungguhnya kehidupan bersuara
menyerukan dakwah, menyebarkan risalah, menegak kebenaran, menegakkan keadilan, merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila usaha dakwah ditinggalkan, akan berpecah belah antara satu sama lain. Malahan kemajuan usaha dakwah, segala kegiatan hidup manusia seperti perniagaan dan politik akan berjalan dengan betul. Tapi sebaliknya, jika usaha dakwah terhenti, akan berlakulah berbagai penipuan dan penyelewengan. Dengan usaha dakwah yang dibawa oleh baginda telah wujudlah segala kebaikan, iaitu amanah dan sangka baik. Asas usaha dakwah bukanlah kebendaan, pangkat atau kuasa pemerintahan, tapi asas berdakwah ialah ikhlas. Jika kita ikhlas, Allah SWT akan campakkan nur ke dalam hati kita. Orang yang ikhlas tidak maksud untuk mendapatkan apa-apa balasan, pangkat, harta, kemasyhuran, perempuan, tapi semata-mata kerana mengharap keredaan Allah. Surah Al-Ahzab ayat 46. Orang yang ikhlas dalam dakwah adalah ibarat lampu, dan menjadi pendakwah kepada agama Allah dengan izinnya akan menjadi cahaya yang menerangi. Keterangannya, apabila lampu menyala, hadir cahaya petunjuk, ramai orang akan dapat melihat kebaikan dan mereka akan mengerjakannya. Sebaliknya, jika lampu tidak menyala, yakni berada dalam kegelapan, manusia tidak mengenal kebaikan dan banyak membuat kesalahan. Ikhlas juga bermakna ikut tertib dan usul. Meninggalkan usul bermakna tidak ikhlas. Akibatnya muncul berbagai-bagai kejahatan. Semoga apa yang kita dengar dan kita sampaikan dapat diamal dan sampaikan. Tutuplah dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi,